A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, usah tunggu kaya untuk berwakaf, tetapi berwakaflah untuk jadi kaya. Ini tajuk pembincangan ringkas kita dalam masa beberapa minit pada hari ini. Bila menyebut tentang wakaf, selalunya yang terbayang di minda kita adalah wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf kubur. Betul tak? Jadi bagaimana dengan kita yang tak ada tanah ataupun aset untuk berwakaf? Kita tak ada peluang ke? Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin memetik keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Ahli Islam kali ke-77 yang bersidang pada April 2007 yang lalu telah memutuskan bahawa berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. Oleh itu, berdasarkan keputusan Muzakarah ini, kita semua sebenarnya berpeluang untuk berwakaf dengan wang tunai walaupun serendah RM1. Okey, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton masih tertanya-tanya, mengapa wakaf? Baiklah, saya kongsikan sedikit tentang tujuan pensyariatan wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen sedekah yang berasaskan tabarruk yang berkekalan pahalanya. Ia juga mempunyai hikmah dan kelebihan tersendiri jika dilakukan dengan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana antara tujuan dan hikmah pensyariatan wakaf yang saya boleh sebutkan di sini ialah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu taqarrub ila Allah. Yang kedua, menzahirkan pengabdian diri iaitu ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendapat pahala kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia. Yang keempat, berkongsi manfaat harta wakaf dalam kalangan masyarakat Islam seperti membina masjid, membina sekolah untuk menghidupkan syariat Islam dan juga aktiviti keilmuan. Yang kelima, mengukuhkan perpaduan ummah. Dan yang terakhir, memastikan pengekalan, pemilikan dan perkongsian aset umat Islam. Menurut ahli ulama menyatakan bahawa wakaf ini lebih besar pahala dan juga peranannya daripada sedekah-sedekah yang lain. Wakaf ini kekal buat selama-lamanya walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Kenapa? Mengapa? Mari sama-sama kita semak apa yang terkandung dalam rukun wakaf. Okay, dalam membicarakan tentang rukun wakaf yang berkaitan dengan ibadah wakaf, para fuqaha membahagikannya kepada 4 perkara, iaitu harta wakaf yang pertama iaitu mauquf alaih, yang kedua pewakaf iaitu waqif, yang ketiga harta yang diwakafkan iaitu mauquf, dan yang terakhir penyataan hasrat iaitu sirah ataupun disebut juga sebagai hujah wakaf. Amalan wakaf menjadi tidak sah sekiranya semua ataupun salah satu daripada 4 perkara dalam rukun tersebut tidak dipenuhi. Maksudnya di sini, dalam melaksanakan satu-satu ibadah wakaf, pengurusannya itu perlu diurus dengan sempurna dan baik supaya suatu wakaf itu berkekalan, kerana suatu wakaf itu, harta wakaf itu tidak boleh dipindah milik dan dipastikan supaya manfaatnya itu berpanjangan. Mungkin ada pula yang bertanya, selepas semua harta wakaf yang diwakafkan itu dikumpulkan, ke mana ia pergi? Wang tunai yang diwakafkan itu semestinya itu perlu ditukar kepada aset kekal untuk dimanfaatkan. Baiklah, saya mengambil contoh daripada produk wakaf tunai yang disediakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, iaitu sebuah agensi persekutuan yang merupakan agensi agama di bawah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Di Yayasan Wakaf Malaysia, pewakaf boleh memilih untuk berwakaf secara tunai bagi pelbagai produk. Antaranya, saya boleh beri contoh di sini, wakaf perkhidmatan air. Menerusi produk ini, wakaf tunai yang disumbangkan akan dimanfaatkan untuk membeli peralatan yang akan digunakan dalam menyalurkan perkhidmatan air ke kampung-kampung di pedalaman yang amat memerlukan akses air bersih. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh bayangkan tak, selagi mana perkhidmatan air yang dimanfaatkan itu, duit pewakaf itu akan mengalir. Pahala pewakaf itu akan berterusan sehingga pewakaf itu meninggal dunia. Jadi projek ini merupakan inspirasi daripada kisah telaga rumah milik Yahudi
yang akhirnya dahulu dibeli oleh Sayyidina Uthman bin Affan pada zaman Rasulullah untuk diwakafkan bagi kegunaan seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tunggu apa lagi? Mulakan langkah hari ini untuk berwakaf menerusi saluran berautoriti Majlis Agama Islam Negeri dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Kalau bukan kita yang berwakaf, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan kalau bukan di sini, di mana lagi? Kan? Saya akhiri dengan sepotong ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Iaitu maksudnya kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Jadi saya akhiri dengan usah tunggu kaya untuk berwakaf, tetapi berwakaflah untuk jadi kaya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.